Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah dalam video ni saya nak share sebersedikit mengenai volume dan berkaitan dia dengan harga. Alright, sebelum saya pergi lebih jauh, suka untuk saya jadikan volume ni analoginya seperti petrol ataupun minyak yang kita isi dalam kereta kita atau motor kita. Okey, kalau petrol atau minyak kita isi dalam kenderaan kita, tujuannya untuk menggerakkan kenderaan lah kan. So sama juga dengan volume. Yang tujuan volume adalah untuk menggerakkan counter. Sama ada volume, kalau volume hijau ni kita boleh faham dia macam kita baru pump minyak lah, kita baru pump petrol. Jadi kita boleh expect yang mana counter tertentu tersebut akan kemungkinan akan naik lah. Sama juga dengan kereta. Contoh, kalau kita nak pergi ke satu tempat, contoh kita pergi jauh lah. Contoh kita nak pergi daripada kita utara, daripada utara Perlis kita nak pergi ke Johor Selatan. So kita akan isi petrol semaksimum mungkin, kan. So counter juga kita boleh faham lebih kurang macam tu lah. So bila dia dipumpkan volume banyak, kita boleh expect mungkin dia nak pergi jauh. Sejauh mana wallahu alam. Itu kena ambil kira benda-benda lain jugalah, indikator-indikator lain dan faktor-faktor lain. Alright. Dan volume ni kita kena faham, kita boleh faham melalui cara kita mengisi petrol kereta kita juga. Contoh, kalau kita nak pergi dekat, sekadar kita nak pergi dalam main kawasan kampung kita saja ke, biasanya kita tak isi banyak lah, kita isi sikit kan. So bila kurang kita isi sikit. So counter juga kita boleh faham macam tu. So kita contoh ni contoh counter ni, saya tak nak beritahu counter apa sebab saya tak nak buat by call ke saya apa. So saya padam nama counter ni. Alright, so contoh counter ni, bila tengok ni, bila dia isi minyak ni sikit kan, tengok volume ni sikit je. Lepas tu habis minyak merah ni, kita boleh anggap macam habis minyak lah. Lepas tu isi sikit. Pergerakan dia ni je lah, tak pergi jauh lah. Tapi tiba-tiba ada volume masuk banyak. So kita boleh expect insya-Allah mungkin dia naik kot. Insya-Allah, tapi tak confirm. Okey. Alright. Kemudian volume ni sebenarnya kita boleh tengok dalam banyak sudut sebenarnya. Banyak sudut maksudnya bergantung juga atas kita punya gameplay. Kita ni seorang swing ke, intraday ke, ataupun kita investor. Terpulanglah kita gameplay kita macam mana, tapi mungkin sudut pandang kita terhadap volume berbeza-beza. Okey, saya bagi contoh. Kalau swing, kebiasaannya lah, dia akan consider lah, kalau dia akan tengok satu lagi saya lupa. Untuk volume dan harga ni, kita kena tengok dalam pelbagai time frame, bergantung atas gameplay kita. Kalau contoh kita ni swing player, biasa kita akan tengok weekly, daily kan. Jadi kalau kita ni intraday, kita akan tengok time frame yang lagi kecil, mungkin 30 minit, 1 minit. Tapi benda sama saja kita tengok volume, kita tengok harga. Volume ni kita kena faham, okey, macam petrol. Alright. So kalau contoh katakanlah, kalau counter ni orang swing, biasanya dia akan tengok weekly. Dia akan tengok weekly. So weekly ni macam volume tak signifikan sangat lah. Tiba-tiba pada bila ni 8 bulan 3 ada signifikan volume masuk. So dia akan tengok volume lagi kecil. Volume lagi kecil, time frame lagi kecil. Dia akan tengok daily pula. Dia akan tengok daily. Lepas tu dia akan consider bila nak masuk semua ni, bila consider untuk keluar. Biasanya orang akan consider untuk keluar bila ada volume merah yang banyak lah. Bukan terus keluar, tapi biasa orang berhati-hati lah, take precaution. Sebabnya volume merah ni, kalau kita faham kita faham seolah-olah petrol, dia macam petrol tu habis ataupun tumpah lah. So kalau volume hijau ni, volume petrol kita baru pump, tiba-tiba ada tumpah minyak ke apa, so tumpah, kita risau kalau kereta pun, kalau kita isi banyak,
tiba-tiba tumpah, tak kisahlah bocor ke apa. So kita boleh expect kereta ni tak lagi jauh dah, kena baiki dulu ke apa. So counter kita boleh faham lebih kurang macam tu. Saya bagi tahu konsep saja. Sudut pandang tu korang kena kena pandai-pandai tengok lah. Kalau contoh katakanlah macam saya biasa intraday player. So saya lebih selalu yang saya banyak tengok 1 minit lah. So saya akan tengok ni kalau macam volume saya banyak-banyak hijau ni, mungkin saya consider untuk masuk. Lepas tu tiba-tiba ada keluar volume merah. Kena hati-hatilah. Kita ambil contoh counter ni. Counter ni tak daily. Okey. Kita tengok pada 10 Mac ni ada volume banyak masuk. Alright. So tiba-tiba selepas tu ada volume merah keluar banyak. So saya tak pasti, saya tak masuk counter ni. Saya bukan swing player, saya kurang pandai swing player. Saya just cerita saja dari segi volume ni. Biasanya kalau keluar volume merah ni orang berhati-hatilah. Mungkin orang take profit dulu ke kalau swing lah biasa. Lepas tu ada 12 Mac. Okey, alhamdulillah ada volume hijau masuk. Kalau ikutkan kita kena compare juga ni hijau dengan merah. Kalau hijau hijau banyak tapi merah lagi banyak lagi hijau, kena hati-hatilah. Tapi kalau contoh macam ni kan, 12 Mac masuk volume, alright. Masuk volume hijau, okey. Lepas tu ada merah tapi lagi kecil dibandingkan ni. Kalau kita nak total up boleh, tambah ni, tambah hijau. Lepas tu kita tolak ni, berapa cumulative. So kita boleh jangka lah, okey. Mungkin insya-Allah boleh lagi kot hold. Ni saya cerita saja. Saya bukan nak mempengaruhi buy call, sell call, hold call apa Lagipun saya memang sengaja tutup nama counter ni sebab saya memang tak nak buat buy call ke apa. Saya nak cerita semata-mata untuk berkenaan cerita, ambil contoh counter ni sebagai contoh untuk saya cerita mengenai volume saja. Alright. So bila dia naik, okey, counter masuk volume hijau. Okey, mungkin biasa orang swing akan hold lagi lah, hold. Tiba-tiba ada volume merah masuk. So volume merah masuk, kalau saya cerita sekali lagi saya ulang sekali lagi, saya bukan swing player. Saya kata kalau saya masuk counter ni, which is saya memang tak main swing lah counter ni. Kalau masuk merah, lepas tu tengok harga pun drop banyak ni, kemungkinan saya akan bersedia untuk cut loss lah. Sebab apa? Tambah pula, next day keluar lagi merah. So kita boleh faham, petrol yang masuk ni mungkin dah tumpah dah, banyak dah tumpah. So tengok dia tumpah banyak ni, volume keluar. Tengok harga makin turun. So kalau kita faham kereta pun macam tu juga kan. Kereta bila makin banyak minyak tumpah, kereta tu memang kalau kita nak pergi contoh, kita nak pergi jarak 100 km, tapi dah sepanjang perjalanan tu ada minyak tumpah. So kereta tu daripada 100 mungkin boleh jalan sampai berapa? Sempat sampai 20 km je lah. Kalau minyak tumpah banyak, contoh ni kita boleh faham minyak tumpah banyak, lagi cepat kereta tu nak berhenti ke ataupun slow. Alright. Kita boleh faham macam tu lah. Saya bagi konsep saya suka untuk saya terangkan volume ni dalam bentuk petrol yang kita isi dalam kereta kita. Okay, untuk selebihnya tu korang kena biasakan lah untuk tengok volume sentiasa, compare volume hijau lagi banyak dari merah ke. So kalau macam counter ni kan, kalau ikutkan sepatutnya dah saya tutup jap ni. Jangan bagi confuse. Sepatutnya bila dah keluar merah ni kan, ni volume ni sini mungkin boleh hold lagi lah, try kukut naik kan. Tiba-tiba keluarnya ni, sepatutnya orang dah cut loss lah. So kita dalam counter ni, satu teknik yang kita memang sepatutnya elak lah, adalah teknik harapan lah. So bila kita tengok volume so sepatutnya kita jangan tu lah, sebab kita risau volume banyak keluar ni. Ni kalau kita banding ni hijau ni kan dengan hijau ni dengan merah ni, ni pun kita nampak dah signifikan. Bukan signifikan, maksudnya ada beza lah. Tengok pasal tak? Merah lagi banyak kan banding ni. Alright, so memang sepatutnya kena hati-hati lah. Kita jangan, bila kita tengok volume merah banyak keluar tu, kena sebaiknya cut loss lah. Sebab kita tak nak, mungkin kalau dah profit lagi lah. Kalau dah profit tu cukup lah tu, ambil profit je cukup. Jangan itu, sebab sayang kita tak nak volume merah kita expect apa lagi kot, sedangkan kita dah berprofit, sayang lah. Daripada berprofit rugi, itu kita tak nak. Alright,
So saya rasa itu saja video saya sedikit mengenai volume analysis. InsyaAllah kalau ada apa-apa soalan boleh PM saya di page saya My Hans Trader. Okey, baik. Assalamualaikum.